Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi anda semua. Diharap sihat-sihat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar menyambung pembelajaran kita iaitu Geografi Tingkatan 1 Bab 9 Pertempatan di Malaysia. Okey, yang pertama. Okey. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama membincangkan jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh 4 pola pertempatan di Malaysia. Ketiga, membezakan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Okey, kita ada 3 standard pembelajaran hari ini. Okey, yang pertama kita pergi jenis pertempatan yang pertama. Okey, jenis pertempatan. Pertempatan ni adalah tempat tinggal ataupun kediaman manusia di satu kawasan sama ada dia menetap secara tetap ataupun sementara. Okey, kita tengok yang pertama, jenis pertempatan bandar. Okey, pertempatan bandar ciri-ciri dia yang pertama penduduk melebihi 10,000 orang, okey, dalam satu kawasan tu. Yang kedua, kemudahan mestilah lengkap. Kemudahan asas dia mestilah lengkap. Okey, maksud lengkap adalah semua kemudahan infrastrukturnya, pengangkutan, air, elektrik dan semuanya lengkap dan sempurna di bandar. Okey, yang ketiga, kediaman di bandar moden dan bentuknya moden, ciri-ciri yang terkini, canggih dan sebagainya lah. Okey, yang keempat, sektor ekonominya luas. Sektor ekonomi di bandar banyakkannya bersifat perbankan, perniagaan, perindustrian, okey, pengangkutan, pelancongan. Okey, yang kelima, sudah tentu pertempatan di bandar ni penduduknya sangat padat. Padat. Kalau tengok gambar ni berbezalah dengan yang sebelah kan. Pertempatan luar bandar. Sebab bandar ni penduduknya padat. Okey, yang kedua. Jenis pertempatan yang kedua iaitu pertempatan di luar bandar. Pertempatan di luar bandar ni kita tengok luar bandar, kita tahu kawasan ni kawasan kita dah boleh bayangkan kawasan pendalaman ataupun kawasan kampung, kawasan desa. Okey, ciri-ciri penduduk di kawasan luar bandar. Penduduknya kurang daripada 10 orang. Yang pertama penduduk kurang daripada 10,000 orang di satu kawasan itulah. Okey, yang kedua, kemudahan asasnya sangat minimum ataupun asasnya minimum. Okey, dari segi air, bekalan air, elektrik, pengangkutan, infrastruktur, prasarana. Okey. Ketiga, kediamannya bersifat sederhana di luar bandar ni dan hidupannya tradisional. Okey, sederhana ni maksudnya sederhana di antara moden dengan tradisional tu. Okey, yang keempat, sektor ekonomi ni desa. Ekonomi berkonsepkan pertanian, peternakan, perdagangan. Okey, berskala kecil. Ya, perniagaan pun perniagaan yang bersifat runcit. Yang kelima, kepadatan penduduk di kawasan luar bandar ni rendah. Okey, penduduk di luar bandar, perbedaannya penduduknya rendah. Okey, standard pembelajaran yang kedua itu mengenai jenis-jenis pola pertempatan. So, pertempatan di Malaysia ni ada 4 pola-pola pertempatan. Ada 4 pola pertempatan. Itu yang pertama, pola pertempatan berselerak. Berselerak ni pola pertempatannya disusun secara tidak seragam dan jauh-jauh di antara satu rumah dengan rumah yang lain. Biasanya pola pertempatan berselerak ni didapati di kawasan kebun kecil, sayur, kebun kecil getah, kebun kecil sawah padi. Okey, sawah padi. Okey, sebab rumahnya terletak di berjauhan di antara satu dengan yang lain. Contohnya di Bukit Tinggi Pahang dan Kundasang, Sabah. Pola pertempatan yang kedua, jenis pola pertempatan yang kedua adalah pola pertempatan berjajar. Berjajar maksudnya rumah-rumah dibina selari dengan jalan raya ataupun sungai ataupun jalan kereta api ataupun di pesisir pantai. Okey, contoh pola pertempatan jajar ni terdapat di Sungai Rajang, Sarawak dan juga pesisir pantai Kuala Besar, Terengganu. Pola pertempatan yang ketiga iaitu pola pertempatan jenis berpusat. Berpusat ni kalau tengok dalam gambar ni adalah dia pertempatannya rumah-rumah difokuskan di suatu simpang ataupun pusat ataupun di pekan lah, okey, yang ada kemudahan asas yang lengkap. Okey, contoh pola pertempatan berpusat ialah di pertempatan di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Yang ada perniagaan, ada perbankan. Okey, yang keempat, pola pertempatan yang keempat adalah pola jenis pertempatan berkelompok. Kalau tengok dalam gambar ni adalah pertempatannya dibina di kawasan muara sungai. Contoh yang berkelompok.
Perumahannya, suatu rumahnya dibina secara berkelompok dan terancang di satu kawasan. Contoh lain di kawasan pulau pertempatan berkelompok ni terdapat di tanah rancangan Felda. Contoh Felda Terolak, Felda Air Tawas Johor dan Felda Sahabat di Sabah. Okey, itu adalah empat pulau pertempatan yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, pulau pertempatan berselerak, pulau pertempatan berjajah. Yang ketiga, pulau pertempatan berpusat, dan yang keempat adalah pulau pertempatan berkelompok. Okey, ada 4 pulau pertempatan di Malaysia. Kita tengok apa fungsi pertempatan di bandar. Yang pertama, fungsi ekonomi. Okey, fungsi ekonomi contohnya pelancongan. Ini gambar di Kotak Imam Kuasa di Melaka, Bandar Melaka. Okey, bandar juga berfungsi sebagai kawasan pelabuhan. Ni ada gambar ni adalah di Port Klang, Pelabuhan Klang. Okey. Bandar juga berfungsi sebagai pusat teknologi maklumat ICT, itu di Cyberjaya. Okey, yang ni gambar ni adalah di bandar sebagai pusat pelombongan. Ini contoh gambar di Bintulu, Sabah. Bintulu, Sarawak. Okey, bandar berfungsi sebagai kawasan perindustrian. Ini contoh di Bandar Shah Alam, Selangor, Ibu Negeri Selangor. Okey, kita tengok fungsi bandar sebagai fungsi sosial. Sosial dari segi kemasyarakatan, segi budaya. Okey, contoh gambar bandar, pertempatan bandar juga berfungsi sebagai kawasan bandar diraja. Ini contoh gambar ni bandar diraja di Arau. Kita ada kalau di Alor-Setar di Anak Bukit. Bandar diraja. Bandar diraja Kelang, Selangor. Seri Menanti, Negeri Sembilan. Okey, bandar juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Ini contoh di Pulau Pinang, iaitu di Universiti Sains Malaysia. Okey, di sebelah Georgetown. Okey. Okey, bandar berfungsi sebagai bandar satelit. Bandar satelit maksudnya bandar ini menampung keperluan pertempatan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Ini contoh bandar di Petaling Jaya. Okey. Yang keempat, untuk fungsi sosial adalah bandar berfungsi sebagai pusat membeli belah, pusat perniagaan terbesar. Contohnya ini Valley Mega Mall, bandar ataupun pusat bandar perniagaan yang terbesar di negara kita. Okey, fungsi seterusnya fungsi kerajaan ataupun governance. Okey, di bandar, pertempatan bandar ni berfungsi sebagai fungsi pusat kerajaan lah, dasar kerajaan. Contoh di bandar ni berfungsi sebagai bandar pertahanan. Kita ada di Port Dickson, bandar Port Dickson adalah bandar pertahanan, dan juga di Bandar Lumut. Itu Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia. Okey. Yang seterusnya, bandar juga kita tahu semua bandar-bandar di negeri Malaysia adalah bandar pentadbiran. Kalau Alor-Setar ada pentadbiran bagi Kedah. Okey, ini dalam gambar ni Putrajaya berfungsi sebagai bandar pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Malaysia. Okey, bandar juga berfungsi sebagai bandar sempadan. Itu yang gambar ni adalah bandar sempadan antara Malaysia dengan Thailand di Padang Besar. Okey. Itu adalah beberapa fungsi ekonomi, sosial dan kerajaan bagi pertempatan di bandar. Kita tengok apa fungsi pertempatan luar bandar. Okey, siapa yang tinggal di luar bandar? Kawasan luar bandar berfungsi sebagai pusat peternakan. Okey, peternakan lembu, ayam, kambing. Okey. Bandar juga, di luar bandar juga berfungsi sebagai, ada juga fungsi sebagai kawasan kesihatan ataupun kawasan perubatan. Kesihatan lah, kesihatan desa, ada klinik desa. Okey, luar bandar juga berfungsi kawasan pentadbiran. Di luar bandar, di kawasan kampung ada juga pentadbiran kampung. Ada pejabat penghulu. Okey. Dan bandar juga, di luar bandar juga berfungsi sebagai, selain peternakan, dia juga sebagai kawasan pertanian. Pertanian padi, getah, kelapa sawit, okay, dan banyak lagi lah, tebu. So itu adalah fungsi-fungsi di luar kawasan di luar bandar, pertempatan luar bandar. So setakat ini untuk pertempatan di Malaysia, kita dah belajar mengenai jenis pertempatan bandar dan luar bandar, 4 pola pertempatan, dan juga fungsi-fungsi pertempatan di bandar maupun di fungsi pertempatan luar bandar.
So, kita jumpa lagi pada sesi kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.